Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umar selaku jurutera instrumen di Bisinergi Sendirian Berhad. Hari ini saya nak share kepada anda semua bagaimana untuk berinteraksi di antara perisian LabVIEW dengan controller Arduino. Ketahui cara bagaimana controller Arduino berinteraksi dengan perisian LabVIEW. Untuk tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengawal LED sedia ada di PCB controller Arduino menggunakan perisian LabVIEW. Pertama sekali, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu download dahulu toolkit Arduino ke dalam perisian LabVIEW kita. Bagaimana untuk lakukannya adalah kita perlu search saja di bahagian window VI Package Manager. Search saja VI Package Manager, dia akan muncul window ini. Baik, di bahagian not install, kita perlu install beberapa toolkit. Disebabkan saya pernah install, jadi saya akan muncul di bahagian installed. Sekiranya anda belum install, maka akan muncul di bahagian not install. Okay, not install akan muncul segala jenis toolkit yang belum diinstall. Anda hanya perlu search sahaja 3 toolkit ini, iaitu yang pertama Digiland Links, LabVIEW Interface for Arduino dan juga MakerHub Toolbox. Install ketiga-tiga ini dan jangan lupa select LabVIEW version anda. Macam saya gunakan LabVIEW 2019. Install satu persatu ya, jangan install ketiga-tiganya secara serentak. Baik, selepas install, kita bolehlah buka kita punya software LabVIEW. Software LabVIEW adalah search saja LabVIEW. Macam saya gunakan NI LabVIEW 2019 SP1 32-bit. Saya sudah buka siap-siap. Okey, kita perlu file, new VI. Automatically akan buka dua window, iaitu window yang pertama front panel, window yang kedua block diagram. Saya letakkannya sebelah-sebelah. Baik, apa perlu kita lakukan adalah first kali kita perlu tahu di manakah toolkit Arduino yang telah kita install dalam VIPM tadi. Kita right click di bahagian block diagram, akan muncul function palette dan kemudian kita pergi kepada MakerHub dan kemudian kita pergi kepada links. Akan muncul segala jenis function yang ada dalam MakerHub links. Saya pinkan sahaja. Ini adalah apa yang kita akan gunakan untuk tutorial pada hari ini. Untuk pengetahuan, links MakerHub ni adalah third party yang mana menghubungkan beberapa controller dengan perisian LabVIEW. Jadi contohnya di sini LabVIEW MakerHub links ni, okay, dia ada berbagai jenis projek, dia ada library untuk Arduino dan Raspberry Pi dan macam-macam lagi. Anda bolehlah explore sendiri di labviewmakerhub.com. Baik, kita kembali kepada kita punya programming kita. Apa yang kita perlukan adalah 3 function sahaja dalam links, iaitu open, dragkan saja, close, saya letakkan di sebelah kanan, dan juga peripherals. Untuk tutorial kali ini kita akan gunakan digital out. Jadi saya akan pergi kepada peripheral digital, kemudian saya akan gunakan digital write. Saya letakkan di tengah-tengah. Tiga function ini sahaja yang kita gunakan dalam MakerHub links ataupun toolkit links yang kita install tadi. Kemudian kita akan tutup. Baik, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita perlu wirekan saja link resource dan juga error line. Di bahagian serial, iaitu polymorphic ni, kita perlu boleh select beberapa jenis connection di antara controller Arduino ke PC kita. Macam saya gunakan USB sebagai medium communication di antara controller Arduino dan juga PC. Sebabkan saya guna USB hanyalah serial. Jadi kemudian kita perlu juga right click di bahagian serial port dan kita perlu select create control. Automatically akan muncul
serial port di bahagian control front panel kita. Bukan itu saja, kita juga perlu buat satu while loop di bahagian digital write. Kenapa kita perlu buat while loop? Ini adalah kerana jika tidak ada while loop, maka programming kita hanya akan execute once only. Okay? Umpamanya kalau dalam software perisian Arduino IDE, kita ada void loop yang mana segala programming digital read, digital write, analog read, analog write semua dalam void loop. Jadi kita perlu lakukan while loop dalam software LabVIEW. Right click di bahagian block diagram, akan muncul function palette, kemudian kita tekan structure. Di bahagian structure kita pergi kepada while loop. Kita buat while loop di bahagian digital write. Mudah bukan? Okay, baik. Kemudian di bahagian digital write ni kita perlu buat satu control di bahagian pin DO channel dan juga pin output value. Right click di bahagian DO channel, create control. Automatically akan muncul satu control DO channel di bahagian front panel. Kemudian di bahagian output value dan juga create control, akan muncul satu lagi control di bahagian output value front panel. Baik, sekarang program kita hampir selesai. Kita hanya perlu lakukan dua perkara lagi sebelum kita boleh mulakan test run kita. First kali, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu create satu control di bahagian loop condition. Create control. Sebab sekiranya tidak ada loop condition stop di bahagian loop condition while loop, maka while loop ni tidak akan berhenti sampai bila-bila. Okay. Dan kemudian jangan lupa kita perlu letakkan satu condition wait function, timing. Okay. Right click di bahagian block diagram, di bahagian function palette, timing dan juga kita pergi kepada wait millisecond. Wait millisecond ni dalam Arduino IDE software, dia adalah umpama delay. Jangan bagi tahu delay berapa millisecond. Jadi saya right click di sini, create constant. Misal kata saya letakkan 100 millisecond. Ini bermakna setiap 100 millisecond programming kita akan execute. Tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Maka programming kita sudah boleh mula untuk dijalankan. Apa yang perlu saya buat adalah saya perlu susun sahaja function ataupun control di bahagian front panel ini. Okay. Saya letakkan stop button di bahagian tengah-tengah. Saya tidak mahu gunakan stop button ini, saya mahu gunakan stop button yang lain. Saya akan right click, replace, pergi kepada silver, pergi kepada boolean dan pergi kepada stop button silver. Lebih cantik bagi saya. Kemudian output value ni kita akan gunakan untuk control LED yang ada di atas controller Arduino, iaitu yang berada di pin 13, built-in LED di PCB controller Arduino di pin 13. Saya tidak mahu gunakan button hijau ini kerana ia tidak begitu cantik bagi saya. Saya akan gantikan dengan toggle switch. Right click, replace, boolean, horizontal, toggle switch. Jadi saya akan besarkan sikit bagi memudahkan kita untuk kontrol dan lihat. Kemudian DO channel saya letakkan saja di sini dan juga serial port saya letakkan di sebelah kiri. Baik, ini akan memudahkan user untuk kontrol Arduino menggunakan front panel yang telah kita susun dan kita buat. Baik, sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tahu serial port dan juga DO channel untuk controller Arduino kita. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan connectkan USB Arduino ke dalam PC kita. Tapi sebelum itu saya kena search dahulu device manager di bahagian Windows kita.
Dalam device manager kita akan cari port berapakah yang Arduino kita akan connect. Saya connectkan Arduino saya ke PC saya menggunakan USB. Automatically di bahagian device manager akan update ports, iaitu COM port controller Arduino akan connect. Jadi di sini USB serial CH340 COM3. Sebabkan saya gunakan Arduino compatible, maka saya perlu install terlebih dahulu driver CH340. Dan yang perlu kita tahu hanyalah COM3 ini. Baik, kita kena ingat COM3. Kemudian saya tutup device manager. Di bahagian serial port, sekarang ni kita perlu select COM3. Dia slow sikit kalau kita pertama kali gunakan. Okay, di bahagian arrow ke bawah ni kita select COM3. Kemudian di bahagian DO channel kita select 13. Now program kita sudah selesai, serial port sudah tahu, DO channel pun sudah kita letak, dan kemudian tinggallah untuk kita control output value, dan kita akan lihat secara real time LED yang berada di pin 13 di atas controller Arduino. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah kita hanya perlu run saja VI ini. Saya klik saja run. Baik. Kemudian kita tengok ni kita punya Arduino controller. Okay. Ini adalah output value yang kita akan control. When saya off, dia akan padam LED di pin 13. Okay. Kemudian saya on, dia akan nyala. Saya off, dia tutup. Saya on, dia menyala. Off, dia tutup. Okay. Secara real time dalam masa 100 milisecond. Jadi sekian, itu hanyalah tutorial kita yang pertama. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga kita akan pergi kepada tutorial-tutorial seterusnya.